Satu Felda ni, saya pun tak ingat kat negeri mana, Pahang ke macam tu lah, Kelantan ke, satu Felda ni sebenarnya untuk human interest, kisah masyarakat. Okey. Tapi masa tengah borak-borak dengan makcik ni, dia perlukan orang kata kursi roda lah macam tu lah. Jadi tiba-tiba ketua blok datang. Felda tu dia bos dia punya tu, ketua blok dipanggil. Saya rasa ketua blok datang. Dia cakap, "Puan," dia cakap, "boleh tak kalau katakan saya nak bawa puan pergi satu rumah. Rumah ni dia perlukan bantuan macam klorok." Kita macam tu dah. Selalu kan orang minta bantuan ni beras, gula, susu, pampers. Tak kira pampers kanak-kanak ke pampers dewasa ke kan. Maknanya bentuk makanan dan duit ke apa. Ini owner ni dia minta bantuan, dia nak klorok, sabun lantai, Sabun lantai klorok. sabun mandi. Ush. Kan? Lepas tu 3 perkara ni lah. Lepas tu macam sabun badan ke apa. Macam tu maknanya benda-benda yang macam kenapa pula nak minta benda-benda yang rasa macam ganjil ni? Pasal kita dah lama dengan human interest ni, jadi tak pernah orang nak minta klorok lah, sabun lantai lah, sabun badan lah, shampoo lah kan. Kalau boleh banyak-banyak pun tak apa, dia cakap kan. Fikir pula kan, pelik juga. Okey. So dah habis kita interview yang makcik ni tadi. Kita cakap dengan abang ketua blok ni. Katalah kita panggil abang ni, abang apa Wan? Abang Hamdan lah. Okey Abang Hamdan, boleh tak bawa saya kat rumah yang nak bantuan yang klorok ni tadi? Dia bawa lah Wan. Rumah biasa je, rumah Felda biasa je. Cuma bila kita masuk tak nampak pula kenapa pula nak apa. Pasal rumah papan. Bukan lantai macam nak sabun-sabun macam ni. Lantai apa? Lantai simen ni. Rumah papan. Jadi kita fikir, kenapa pula tuan rumah ni nak tu? Kita pun tanya. Akak pun tanyalah. Itulah tadi apa ni Abang Hamdan ada cakap. Dia kata, pakcik nakkan bantuan macam klorok, sabun lantai, sabun mandi, shampoo. Lain macam pula permintaan saya dengar kan. Kenapa pakcik? Itulah Kak Jem dia cakap. Kak Jem ikut saya pergi dapur. Pergi dapur pula Wan. Rombongan kami ni pergilah ke dapur. Orang Felda kan rumah dia besar Wan. Dia depan tu pergi ke dapur kan. Kenapa pula nak bawa kami pergi dapur? Apa yang ada kat dapur? Jadi bila sampai kat dapur tu, sangat-sangat terpanjat. Dekat dapur tu Wan, dia ada sel. Dia ada sel besi. Sel besi, tak bawa lah mastika yang ada gambar tu. Sel besi maknanya dia buat satu jeriji, macam bilik. Ukuran dia lebih kurang macam katakan 8x8 bilik tu. Dan dalam bilik tu ada satu pangkin batu. Pangkin batu kat sini. Lepas tu katakan kat ujung tu ada pipe air. Ada getah dia lah. Kita pun tanya. Tapi masa tu kita dah bau hancing dah ni. Sehancing-hancing bau dia kat dapur tu. Tapi kita Wan kan, kita nak jaga air tuan rumah kan Wan. Kita pun cakap, okey, tak dapat tangkap lagi ni. Sampai dia kata, Kak Jem ni lah anak saya yang tidur atas pangkin tu. Anak dia tidur kat dalam bogel. Tidur bogel, perempuan. Rambut tu orang kata anggap boleh potong macam mana boleh potong lah. Maknanya jangan panjang je lah. Jadi oleh kerana kami datang tu, fotografer kami masa tu lelaki. Mak dia nampak semua tu. Nampak semualah. Jadi mak dia ambil lah tu kain, tutupkan bahagian tu. Saya cakap kenapa ni Kak? Apa jadi pada anak Kak ni kan? Saya cakap kan. Itulah keadaan anak saya ni. Cakap, berapa umur anak Kak ni? 20 tahun. Muda Muda lagi. Macam mana bila kena macam ni lah. Katakan tak terurus ni. Masa dia baru habis SPM, dia kerja dekat satu pam minyak. Satu petang dia balik Wan. Macam biasalah pukul 6.30 dia habis kerja kat pam minyak tu. Tiba-tiba sambil jalan tu dia buka baju. Sambil jalan dekat pam minyak buka baju? Sambil jalan ke balik rumah dia tu, dia buka baju Wan. Jadi jiran ni sudah panggil lah mak dia. Anak engkau ni tak tahulah tiba-tiba buka baju. Buka baju semua bogel jalan sampai ke baju. Yes, macam orang tak sedar lah. Macam orang tak sedar. Dia bogel. Jadi lepas kejadian tu yang mak dia dia selalu lari pada rumah. Bila lari pada rumah, dia keluar daripada rumah, dia automatik akan buka baju dia. Maknanya dia pemikiran dia dah bukan pemikiran yang waras. Bukan pemikiran yang waras. Jadi kita cakap okey, fahamlah kenapa mak ni tadi nakkan bantuan macam klorok, sabun lantai. Pasal dekat dalam tu bau dia memang, maknanya kat situ lah kau berak, kat situ lah kau kencing.
Kat situ lah kau tidur dalam sel besi ni tadi. Dia kata terpaksa buat macam ni puan, dia cakap. Kalau saya tak buat macam ni, dia lari je memang bogel. Jadi kita pun tanya, apa masalah anak akak ni? Dia kata, dah bawa pergi hospital ke dulu kan? Tanya hospital dulu, dia kata dah. Doktor kata tak ada sakit. Doktor kata tak ada sakit. Tapi bila jumpa dengan orang kata apa, bawa jumpa perubatan Islam, Tok Bomo, itu lah orang cakap minyak dagu. Dia ni kena minyak dagu. Sihir minyak dagu. Ya. Jadi kita pun oh minyak dagu kak cakap kan. Minyak dagu kak. Itulah dia ni macam orang suka kat dia tapi dia tak suka kat orang tu calik minyak dagu. Yes. Jadi dia jadi macam ni lah sampai kata. level macam tu dia jadi ya. Jadi tak betul, tak jadi orang kata apa? Jadi tak waras. Menolak cinta laki tu, laki calik minyak dagu. Minyak dagu ni pula ada asal-usul kan. Ada asal-usul. Tapi sebelum tu akak saja tanya makcik ni kan, kakak ni kan. Kak, saja nak tanyalah kak, sebelum kejadian anak kak jadi macam ni ke ataupun tengah jadi macam ni, ada tak akak dengar bunyi atas atap akak ni benda macam guling-guling ke, bunyi benda kena seret atas atap ni, bunyi benda bergulung-gulung, berguling-guling ke apa. Selalu dia cakap. Kak pun tanya waktu maghrib kak. Waktu maghrib. Orang kalau hantar sihir kita, dia akan bagi tanda. Itulah antara tanda dia. Bunyi dekat atap rumah kita. Bunyi apa? Bunyi bergulung-gulung, berguling-guling. Tapi kita tak nampak benda tu. Kita keluar lah, kita tak nampak. Tak nampak benda tu. Itu tanda-tanda awal kita sebenarnya telah disihir. Cuma sihir apa yang dihantar kat kita tu kita tak tahu sampailah berlaku macam ni. 10 tahun. Maknanya masa kami jumpa Kak tu, jumpa tu dah 10 tahun dah jadi macam tu. Dah 10 tahun dia jadi macam tu. Maknanya dia kena tu masa umur dia 20 tahun lepas SPM, 20 tahun dia kerja kat kedai minyak tu, minyak tu, and then masa kita jumpa tu 30 tahun dah umur 10 dia. 10 tahun dia beranak macam tu sebabkan minyak dagu. Ya. Kehidupan dia seharian. Kalau bagi makan pun mak dia kata bagi makan pakai pinggan plastik. Tak boleh pakai pinggan kaca ke, cawan kaca pecah. Kenapa? Dia Campak. Jadi tak betul. Dia akan makan ikut dia lah, macam mana ke atas lantai ke dia makan, memang tak waras. Minyak dagu.